Sambung bacaan kitab kita, sistem pusaka dalam Islam. Kita masih lagi dalam perkara yang membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara asas dalam sistem pusaka dalam Islam, iaitu muka surat 19 berkenaan dengan hukum berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan. Baik. Maksudnya ialah tidak ada wasiat kepada ahli waris illa kecuali mendapat izin daripada semua ahli waris. Maksudnya bolehlah. Syarat dia apa? Semua ahli waris hak berhak menerima tu dia setuju. Kalau tak setuju Ustaz, katalah anak tadi sebab apa? Oh, bila ayah mati tadi ni anak ada 10 orang. 9 orang setuju, seorang tak setuju. Boleh tak boleh? Dia kira majoriti ke? Tak. Dalam istilah faraid ni dia tak ada kira majoriti. Seorang tak setuju maka tak terpakai wasiat tadi. Wasiat tadi secara otomatik terbatal, tak terpakai dia tu. Kenapa tak terpakai? Pasal dengan sebab tadi ni salah seorang daripada ahli waris tak setuju. Kata tadi ni ayah duk guna tu dah 5 tahun tadi ni. Kata tu nak bagi ikut faraid ke tidak? Ha? Baik. Ada sebahagian kata tak, ada yang kata kena bagi faraid. Baik, maka hak ni yang jadi banyak dalam masyarakat. Hukum dia macam mana Ustaz? Saya pergi satu tempat orang ni bila sebut tu tak, oh Ustaz kalau macam tu kena bagi faraid. Pasal apa faraid? Ayah dia memang ayah dia punya, ada anak dia bagi. Kan anak dia bagi ke ayah dia. Maka kata tu kata ayah dia. Bila ayah dia mati, kata tu kena bagi ikut faraid. Ada satu puak kata. Satu puak lagi kata, memang anak dia bagi ke ayah dia. Tapi geran tu geran puak, geran anak dia. Dalam geran kata nama anak dia. Diorang bercakap pasal kata macam mana. Baik, maka dalam hal ini tuan-tuan, untuk nak sabit hukum sama ada kata tu nak pergi mana, bagi faraid ke tidak, dia tengok ialah apakah akad yang disebut oleh anak ketika bagi ke ayah. Ini jelas. Maksudnya ketika ayah anak bagi ke ayah tu kata tadi ni, anak tu kata apa? Ayah ni kata ni saya bagi ke ayah ataupun saya hadiah ke ayah untuk ayah nak guna senang pergi naik bukit dan sebagainya. Maka bila kata hadiah, harta tu milik siapa? Milik ayah. Selesai? Tadi kalau kata ayah anak bagi ke ayah, ayah ni saya beli kata ni saya bagi tak rumah senang ayah nak guna pergi mana-mana senang. Bagi ayah guna. Ayah dia bagi ke ayah terus ya? Tak, bagi ayah guna. Bila bagi ayah guna, kata tu kata apa? Kata anak. Bila kata anak, ayah mati, anak boleh ambil kata tu? Boleh. Ayah mati. Ustaz, persoalan dia sekarang ni Ustaz, no, dah bagi 10 tahun yang lalu, lupa dah tak tahu niat apa. Lah ni ayah mati, kata tu nak bagi macam mana? Ketika saat itu, tanya balik, lah ni hang bagi tadi niat apa? Ish, tak ingat dah. Lah ni agak-agak hang nak bagi hak mana? Hang nak bagi kira harta pak ke? Hang nak kira bukan, hang bagi guna ya. Agak-agak waktu tu nak kata apa? Mana boleh. Kata dia elak lagi. Kata aku cabut dah ni dah. Maka kira tu, tengok dia nanti. Pasal hak dia masih lagi ada di situ. Dia kata macam tu. Ni dia sebut, panggillah anak-anak ada, cucu-cucu semua main dengar. Cucu-cucu semua mengaku memang betul. Kata tok duk sebut dia ni. Dia kata sebelum duk sakit tu dia sebut, aku ni sajang nak bagi kat cucu aku seorang 20,000. Lepas tu ada cucu dia hak 2 orang tu tak menikah lagi. Dia tanya hak cucu 2 orang ni aku nak bagi, kalau hangpa menikah aku bagi seorang 10,000. Tengok. Arwah sebut apa? Kalau hangpa menikah aku nak bagi seorang 10,000. Tapi tak sebab bagi, arwah ni meninggal. Macam mana Ustaz? Ada jalan tak boleh dapat? Saya kata setakat ni jalan tak ada, jalan dah mati. Jalan dah mati. Sebab apa? Saya kata jalan tak ada. Kecuali jika perak ini melaksanakan satu namanya ialah wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni macam mana? Arwah ini meninggal dunia, dia ada anak seorang perempuan tapi dia ada cucu 10 orang tadi ni. Arwah ni tak wasiat. Tapi apabila dia meninggal, maka wasiat wajibah apa dia? Diambil 1/3 daripada harta arwah diberikan kepada cucu. Walaupun tak diwasiatkan, tapi oleh kerana cucu ni paling hampir dengan si mati.
Dan dia ni adalah keturunan si mati. Nak kira cucu tadi ni dengan anak nakal mana lebih dekat? Dengan arwah. Mestilah cucu. Tapi oleh kerana cucu arwah tadi tak wasiat, hukum tadi nak ikut apa dia? Tak dapat. Sebab tu pesan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak wakaf apa, biar satu, wakaf tu mesti ada hitam putih. Yang kedua, wakaf tu ialah wakaf yang umum. Maksud wakaf yang umum apa? Ni saya tak wakafkan tanah ini untuk kegunaan Islam. Cukup. Tak payah duk perinci ni saya wakafkan tanah hak tepi, hak yang jalan ni nak pergi ke Kemuntin ni, tanah ni saya wakaf untuk buat sekolah. Saya wakaf untuk buat masjid. Maka bila dia wakaf khusus untuk buat masjid, tiba-tiba masjid dah ada. Boleh tak nak buat masjid tu? Tak boleh, tak boleh buat apa. Pasal dia wakaf untuk masjid. Wakaf yang umum. Umum nak buat apa pun boleh. Apa yang tu kegunaan orang ramai. Jelas. Mati-mati ada seseorang arwah meninggal nak bagi rata apa? Nak bagi sama rata ke nak bagi faraid? Kebanyakan kata bagi apa? Bagi sama rata. Betul apa? Bagi sama rata tu lebih adil daripada bagi ikut faraid. Allahu Akbar. Bagi sama rata tu lebih adil daripada anak ada berapa orang? Anak ada 3 orang. Seorang lelaki, 2 orang perempuan. Rata dia tinggalkan berapa? 1 juta. Maka kalau ikut 1 juta macam mana? Bagi sama rata, dapat seorang 330,000. Lebih. Lebih kurang macam tu dah. Tapi kalau bagi ikut faraid berapa? Hak lelaki dapat 500,000, perempuan hanya dapat 250,000. Ni. Tak adil tu, lelaki dapat lebih, perempuan dapat sikit. Dia kata nak bagi sama rata. Bagi. Nampak kata itu lebih adil. Kita sebut dah sebelum ni apa dia? Nak bagi ikut hukum yang Allah suruh dengan ikut hukum kepala kita, hak mana yang adil? Allah. Baik, kenapa hak tadi yang kata bagi sama rata tu adil? Hak bagi sama rata tu ikut Allah ke ikut siapa? Ni. Satu, yang kedua pula, kalau kita bagi ikut faraid itu kita dapat 2 pahala. Apa dia? Pahala yang pertama pasal ikut hukum Allah. Satu. Pasal ikut hukum Allah. Yang kedua, Allah akan bagi barakah daripada ikut hukum Allah tu, dikira sebagai ibadah. Kalau bagi sama rata, ikut hukum apa? Ikut hukum sendiri. Kenapa nak bagi sama banyak? Tak ada petikai. Dapat tak pahala? Tak dapat pahala dengan sebab tak ikut hukum Allah tadi ni. Bukan ibadah. Ori macam tu. Hak paling malang lagi apa? Waktu ketika nak bagi faraid, dia tak mau. Aku tak mau ambil tahu rata ni, apa bagi apa? Sebab aku dah ada rata banyak dah, dan ni biar-biar apa bagi apa? Bagi. Lepas pun bagi ikut faraid. Bila bagi ikut faraid, hak yang kawan kau, hak yang arwah yang adik-beradik yang seorang yang tak mau ni, tak ambil. Bila dah mati pun lepas 5-6 tahun, dia dah jadi hidup dia dah jadi susah sikit, dia mai tanya balik ni, rata mak rata ni haknya mak mati, hak aku punya apa tak ana. Ini pun satu hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله وكفى على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه مصاب الغرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, seterusnya ayah ibu, Tuan Haji, Hajah, dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan semuanya, mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas izin dan limpah kurnianya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ruang dan juga izin kepada kita untuk kita hadir ke masjid pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan masa yang kita luangkan ini, Allah meletakkan kita termasuk dalam orang-orang yang melakukan amal soleh untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin dan muslimat sembah Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sambung bacaan kitab kita, sistem pusaka dalam Islam. Kita masih lagi dalam perkara yang membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara asas dalam sistem pusaka dalam Islam, iaitu muka surat 19 berkenaan dengan hukum berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan. Baik, hadirin muslimin dan muslimat Allah SWT sekalian. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi umuriha darain amin. Para ulama fiqh berperselisih pendapat mengenai masalah berwasiat kepada ahli waris yang menerima tarikah, iaitu harta peninggalan si mati. Dalam hal ini ialah yang kita akan bahas pada pagi ini, ialah berkenaan dengan ada 3 pandangan wasiat itu diberikan mereka yang layak dapat harta pusaka. Ayah ketika nak mati dia wasiat, dia kata ni rata-rata ayah begini, okey anak sulung ambil hak ni, anak ni ambil yang ni, anak ni ambil, boleh tak boleh. Sedangkan kita tengok yang sebelum ni bagaimana baginda Nabi SAW sebut dengan jelas, la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu siapa? Yang berhak dapat harta pusaka. Baik, maka dalam hal ini ada 3 pandangan ulama berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, ulama daripada mazhab Asy-Syafi'iyah yang masyhur, yang termasyhur, dan juga ulama mazhab Malikiyah yang kurang masyhur berpendapat bahawa berwasiat kepada ahli waris yang menerima tarikah adalah harus dan juga sah, dengan syarat mendapat izin dan persetujuan daripada semua ahli waris. Sebagaimana pendapat ini telah berdasarkan hadis baginda Nabi, la wasiyata lil waris illa an yu'zana lah. La wasiyata lil waris illa an yujiza warisahu lah. Baik, maksudnya ialah tidak ada wasiat kepada ahli waris illa kecuali mendapat izin daripada semua ahli waris. Maksudnya bolehlah. Syarat dia apa? Semua ahli waris hak berhak menerima tu dia setuju. Kalau tak setuju Ustaz, katalah anak tadi sebab bila ayah mati tadi ni anak ada 10 orang, 9 orang setuju, seorang tak setuju. Boleh tak boleh? Dia kira majoriti ke? Tak. Dalam istilah far'i ni dia tak ada kira majoriti. Seorang tak setuju maka tak terpakai wasiat tadi. Wasiat tadi secara otomatik terbatal, tak terpakai dia tu. Kenapa tak terpakai? Pasal dengan sebab tadi ni salah seorang daripada ahli waris tak setuju. Baik, saya bawa isu, ada baru ni orang tanya soalan. Tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan. Ada mak ayah ni duk ada kebun. Kebun di atas bukit. Dia tanam pokok MK, durian MK. Tuan-tuan pernah nak durian MK? Musang King. Lah ni isu Musang King ni heboh sikit. Ada pokok atas bukit ni, tak banyak pun lah, dalam 200 pokok. Tapi oleh kerana ayah ni dah tua uzak ni, anak ada 3 orang. Anak ada 3 orang, semua buka kerja kat luar belakang. Ayah ni adalah motor sebiji. Motor Honda Cup ni, duk naik motor. Berapa kali dah duk naik pergi duk tengok pokok durian ni. Berapa kali dah duk terguling jatuh. Motor cabut, motor lama ni duk naik jatuh. Lalah dapat tahu atau mak beritahu katanya ayah hang jatuh pula bawah ni. Lalah anak seorang daripada 3 orang anak tu, seorang dia kata. Dia kata, ish,
Aku duit ada, lalah dia pergi cari kereta sebiji. Dia pergi cari pekak. Tengok-tengok, oh dapatlah ada kereta D-Max 4x4. Dia pakai ni, dia pergi cari tengok dapat, dia beli. Beli dia kata, ayah, ni ayah, saya beli kereta sebiji ni, saya bagi kat ayah guna. Saya bagi kat ayah guna, tak ayah guna. Senang ayah nak pergi naik bukit bos mau, ayah nak jalan senang, selamat sikit lah. Kerja ayah duk pergi mana pun duk kena hujan panas. Ada kereta senang. Ayah dia pun pakai. Ayah dia duk guna, lepas 5 tahun ayah dia duk guna tu, ayah dia meninggal. Bila ayah meninggal, kata ayah ni nak bagi lah. Soalan dia sekarang ni, kereta D-Max tu nak bagi faraid ke tak? Kereta tadi ni, ayah duk guna tu dah 5 tahun tadi ni. Kereta tu nak bagi ikut faraid ke tidak? Ha? Baik. Ada sebahagian kata tak, ada yang kata kena bagi faraid. Baik, maka hak ni yang jadi banyak dalam masyarakat. Hukum dia macam mana Ustaz? Saya pergi satu tempat ni, bila sebut tu tak, oh Ustaz, kalau macam tu kena bagi faraid, pasal apa faraid? Ayah dia memang, ayah dia punya, ada anak dia bagi. Kan anak dia bagi ke ayah dia. Maka kata tu, kata ayah dia. Bila ayah dia mati, kereta tu kena bagi ikut faraid. Ada satu puak kata. Satu puak lagi kata, memang anak dia bagi ke ayah dia. Tapi geran tu geran puak, geran anak dia. Dalam geran kereta tu kata nama anak dia. Diorang tengok pasal kereta punya badan. Baik, maka dalam hal ini tuan-tuan, untuk nak sabit hukum sama ada kereta tu nak pergi mana, bagi faraid ke tidak, dia tengok ialah apakah akad yang disebut oleh anak ketika bagi ke ayah. Ini jelas. Maksudnya ketika ayah anak bagi ke ayah tu kereta tadi ni, anak tu kata apa? Ayah, ni kereta ni saya bagi ke hadiah, ataupun saya hadiah ke ayah untuk ayah nak guna senang pergi naik bukit dan sebagainya. Maka bila kata hadiah, harta tu milik siapa? Milik ayah. Selesai. Tadi kalau kata ayah anak bagi kat ayah ni saya beli kereta ni, saya bagi tak ada rumah senang, ayah nak boleh guna pergi mana-mana senang. Bagi ayah guna. Ayah dia bagi kat ayah terus ke? Tak, bagi ayah guna. Bila bagi ayah guna, kata tu kata apa? Kata anak. Bila kata anak, ayah mati, anak boleh ambil balik kata tu? Boleh. Ayah mati. Ustaz, persoalan dia sekarang ni Ustaz, no, dah bagi 10 tahun yang lalu, lupa dah, tak tahu niat apa. Lah ni ayah mati, kata tu nak bagi macam mana? Ketika saat itu, tanya balik, lah ni hang bagi tadi niat apa? Ish, tak ingat dah. Lah ni agak-agak hang nak bagi hang mana? Hang nak bagi kira harta pak ke? Hang nak kira bukan, hang bagi guna ya. Agak-agak waktu tu nak kata apa? Mana boleh. Kata ada elak lagi. Kata aku cabut dah ni dah. Maka kira ada, tengok ada mana nanti. Pasal hak dia masih lagi ada di situ. Yang ni yang banyak jadi dalam masyarakat. Pasal apa? Kadang-kadang Allahu Akbar. Bukan setakat tu. Ni duduk di rumah ni kadang-kadang apa setiap kali raya ke apa ada cuti duduk balik. Tengok-tengok di rumah ni di kampung ni kadang-kadang peti ais pun tak ada. Anak beli peti ais tak di rumah. Tak di rumah di kampung. Ada beli apa mau beli apa kati apa beli tak di kampung. Lepas tu mak mati contohnya. Ayah mati lama dah, mak mati. Bila mak mati, oh adik-beradik buka bobot. Peti ais ni aku punya. Pasal apa? Aku yang beli. Betul tak betul? Tak betul kita tengok. Hang beli tu hang bagi pasal apa? Kalau hang bagi tu pasal hadiah nak tak di rumah untuk mak tu guna senang apa semua, niat hadiah untuk mak tadi ni, maka dikira harta. Baik. Tak boleh nak ambil. Ni nak kena jaga. Baik, persoalan dia tadi dia ialah bila diwasiatkan kepada ahli waris, adakah boleh tak boleh? Maka hal ini kena tengok secara perinci. Syarat dia yang pertama, dia wasiat tadi itu mesti tidak lebih 1/3. Satu. Yang kedua ialah syarat nak boleh bagi tadi mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i mesti mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Maka Piramli buat contoh dah tadi ni. Siapa dia? Ismit Ulam Raja. Ismit Ulam Raja saat dia nak mati dia pesan daripada Abdul Wahab, nanti kalau kata ayah mati, kata ayah ni apa hang tolonglah bagi sama ke adik-adik hang. Bagi kat dia ayah sebut dah tadi dah. Kata ni bagi ke sama-sama dengan adik-adik kamu. Abdul Wahab, Abdul Wahid dan juga Abdul Wahub. Abang ni
Pandai lah dia buat. Bila ayah tadi, adik tadi terus keluar tanya. Ayah mati? Terus tanya. Kata Abdul Wahid, abang kalau kata ayah dah mati ni berapa bahagian saya dapat? Adik ayah abang kata, kalau kira-kira ni tak banyak pun, lebih kurang 40,000 pound sterling. Dah. Ini jadi. Pada ni buat contoh dah. Buat contoh dah. Ayah tadi wasiat umum ke wasiat khusus? Wasiat umum. Dia kata nanti ayah mati hampa bahagi. Tiga-tiga beradik. Tengok-tengok abang yang tentukan. Hukum apa tadi? Salah. Salah sama mana? Abang yang tentukan. Okey, hak tanah ni, kata tadi ni dapat. Ni dapat. Salah. Tak boleh. Tiba-tiba hak adik bongsu dapat apa? Dapat rumah yang 2-3 hari lagi nak reban dia lah. Kata Abdul Wahab. Maka yang ni yang tak boleh. Yang boleh yang mana? Yang dijelaskan dengan jelas tadi ni. Dia cakap pada ahli waris. Contoh kita pernah sebut sebelum ni lah. Ketika saat mak nak mati, mak cakap tak ni kalau kata nanti mak mati nanti ni apa barang kemas mak ni apa jangan ambil bagi kat adik embah bongsu ni pasal dia duk jaga mak. Mak sebut macam tu. Apa jangan nak ambil. Kalau mak mati barang kemas mak ni ambil kat adik embah bongsu pasal dia duk jaga mak. Lepas tu mak mati. Mak duk ulang banyak kali, anak-anak semua dengar. Lepas tu mak mati. Bila mak mati tadi ni, nak bagi barang kemas mak tu ambil kat apa? Barang kemas mak tu nak bagi faraid kan nak ambil kat adik bongsu? Nak ambil kat adik bongsu ke? Tak boleh lagi. Pasal apa? Adik bongsu kena bawa barang kemas tu metak depan ni barang kemas mak. Mak kata ni, barang kemas mak ni nak bagi kat saya pasal saya duk jaga mak. Tanya mak ni, setuju ke? Dia kata, tak, sebelum nak setuju nak tengok dulu banyak mana. Tengok bekas sangat. Buka-buka, pegang-pegang tengok. Oh, tak banyak pun, adalah dalam 2 kilo. Ni, barang kemas ada 2 kilo. Agak-agak waktu tu adik-beradik setuju tak nak bagi kat adik bangsu? Pasal apa tak setuju? Oi, 2 kilo. Anak ada 3 orang. Ni. Maka kalau tak setuju, bagi faraid. Kalau kata 3 orang anak-anak tadi kata, tak apalah ambil ke hang lah, kami pun tak apa, kami pun kata banyak dah. Betul ke abang tak mahu ni? Tak mahu tengok? Tak mahu, kira setuju lah. Selesai. Bila setuju, boleh ambil. Ambil, pegang tengok. Dia pun, aku tak ada kata, aku tak menikah lagi, lepas tu dengan aku pula tak kerja, duk jaga mak ya. Dia pun pergi gadai. Gadai hak barang kemas mak. Bagi-bagi kata apa semua, dapatlah anak-anak 3 orang tadi ni, 2 orang tu dapat seorang 500,000. Haknya ni pun dapat 250. Kenapa 250? Sebab dia perempuan. Haknya 2 orang tadi lelaki. Contohnya. Dia pun barang kemas mak ni, dia tak nampak macam mana, pergi jual. Pergi gadai tengok, tengok tak apa-apa. Tak banyak pun, lebih kurang barang kemas ni, pergi kira-kira dalam 2,5 juta. 2,5 juta. Tambah dengan 250,000. 2,750,000. Siapa punya? Adik bongsu punya. Anak ni. Maka sebab itulah dalam kaedah ni ialah yang pertama tadi ni mesti mendapat persetujuan. Yang kedua tak lebih 1/3. Yang ketiga ialah ahli waris ni dia boleh buat syarat. Aku setuju jika aku tahu nilai. Ni hak adik tadi ni, hak 2 orang tadi ni. Aku setuju boleh barang kemas mak ni ambil hang, tapi dengan syarat dia tahu nilai dia berapa. Pergi kedai dulu tanya. Pergi kedai tanya. Dia kata, barang kemas ni tengok-tengok. Oh, ingat aku barang kemas betul. Rupanya Zulian. Kalau itu tak apalah ambil hang. Tahu. Tiba-tiba bawa. Oh, tak banyak pun adalah dalam 5,000. 5,000 selesai. Ambil lah kan. Selesai. Boleh. Tahu nilai. Yang tu. Syarat dah ahli waris tadi. Ustaz, kalau dah 2 orang ahli waris tadi dah setuju, tiba-tiba bila dah bagi semua, dia kawan ni dah ambil, oh rupanya 2 juta, dia minta balik. Boleh tak boleh? Ni banyak jadi ni. Mula-mula dah setuju, tak apalah, kami redha lah, kira wasiat tadi sepakailah, bagi kat adik bongsu pasal dia yang duk jaga mak. Tengok-tengok, lepas tu dapat tahu, oh rupanya nilai barang kemas tadi 2 juta, dia tuntut balik. Maka tuntut balik inilah yang menjadi isu dalam masyarakat sekarang ni. Ikut hukum masyarakat tadi ni, bila dah setuju sepakat tadi ni, hukumnya dah jelas lah. Tapi oleh kerana persetujuan tadi ni tanpa saksi. Ni yang takut ni. Tanpa saksi. Bila tanpa saksi itu, maka hukumnya apa tadi ni? Boleh dia tarik balik. Tarik balik tu dosa tahu mana? Dosa pada hak adik tadi ni. Hak saya mula-mula dia setuju.
Tapi oleh kerana dalam hukum, bila ada saksi, tak ada saksi, maka hukum tak kuat. Maka tu kena jaga. Hang nak setuju sat panggil pak belakang dua orang, ni Pak Long dengan Pangah, Pak Long Pangah tolong jadi saksi sat ni. Abang saya dua orang ni dia dah setuju, barang kemas mak bagi kat saya. Ni bapa dengar. Setuju ke? Setuju. Okey, selesai. Kira nilai tengok 2 juta tadi, dia tuntut balik. Boleh tak boleh? Tak boleh dah. Kalau tak ada, habis. Kena bagi balik. Dia asal. Selesai. Ni jangan buat main. Maka mazhab Asy-Syafi'i kita mengatakan apa? Hukumnya adalah boleh dengan mendapat persetujuan. Baik, maka inilah yang terjadi yang dalam masyarakat. Keizinan dan persetujuan daripada semua ahli waris itu adalah menunjukkan keredaan hati mereka masing-masing untuk menerima kekurangan pembahagian harta pusaka mereka. Tanpa persetujuan pembahagian harta pusaka mereka, tanpa persetujuan semua ahli waris tentang sebahagian daripada harta tarikah yang telah diwasiatkan kepada salah seorang daripada mereka, tidak harus. Maka tidak harus ni hukumnya adalah tak boleh ataupun haram jika dibahagikan bagi ahli waris tersebut menerima harta tarikah secara wasiat. Kalau ada yang tak setuju, hukumnya tak harus, hukumnya adalah haram jika diambil. Jika haram diambil dalam hal ini, kerana ahli waris itu akan menerima dan juga mendapat pembahagian daripada harta tarikah tadi secara warisan. Ini adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Umamah, yang maksudnya diriwayatkan daripada Abu Umamah, beliau berkata, aku sendiri mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah SWT telah menentukan tiap-tiap orang itu yang mempunyai hak ahli waris terhadap haknya. Maka fala wasiyata lil waris, maka oleh sebab itu tidak diharuskan lagi berwasiat kepada ahli waris. Jelas hadisnya. Maka hadis tadi dah sebut dengan jelas tak boleh kalau tadi ni, kalau tak dapat persetujuan. Baik, ahli waris yang menerima pada wasiat semasa hidupnya dari orang yang meninggal dunia, hendaklah melaksanakan wasiat tersebut tidak lebih daripada 1/3. Ini syarat kita sebut tadi ni. Syarat dia mesti tak lebih 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Baik, maka dalam hal ini tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, ialah berkenaan dengan namanya wasiat wajibah. Kita sebut dah sikit tu, wasiat wajibah apa tuan-tuan? Wasiat wajibah ialah ahli waris yang membuat satu wasiat ataupun tidak buat wasiat. Contoh macam mana saya sebut waktu ni, ada satu kes mak mati tinggal anak ada seorang perempuan, lepas tu cucu ada 10 orang. Mak mati ada anak seorang perempuan, lepas tu cucu 10 orang. Bila mak mati, harta tu akan dapat kepada anak dia yang perempuan ni. Berapa dapat? Dia hanya dapat 1/2 sahaja. Lepas tu baki harta tu ke mana? Adakah boleh pergi ke cucu? Tak boleh pergi ke cucu. Pasal apa tak boleh pergi cucu? Pasal tadi hak perempuan tadi ni, dia terpotong tu. Lepas tu baki harta nak pergi mana? Baki harta itulah yang akan diserahkan kepada Baitul Mal ketika bila tidak ada waris. Ni tuan-tuan, saya dah selesaikan satu kes waktu ni. Harta arwah meninggal tu ada 1 juta lebih. Arwah ni kerja apa? Arwah ni kerja dia waktu ketika bersama suami, sampai suami mati, kerja dia berniaga kuih pau. Duit yang ditinggalkan 1 juta lebih. Tengok dalam buku tabung haji saja, dividen setiap tahun dia boleh tak kurang daripada 25,000. Dividen tuan-tuan. Tu. Daripada tabung, daripada ASB pun semua banyak. Mati tadi ni, anak tadi dapat berapa? Hanya separuh saja. Duit ada kat 2 juta. 2 juta masa dah anak tadi dapat dalam 800,000, 700,000. Anak perempuan tadi. Bakinya tu nak kena serah Baitul Mal. Saya pergi tu, kebetulan saya sampaikan kuliah di satu masjid. Kebetulan anak menantu dia ada. Menantu dia kata, Ustaz minta tolong, Ustaz tolong kira boleh tak? Saya pun buat kiraan. Saya kata, tak ada dah kah adik-beradik si mati ni? Dia kata, anak si mati, hak ni seorang ya. Adik-beradik si mati dia tak? Dia kata adik-beradik si mati dulu daripada arwah. Okey, selesai. Anak menakan si mati dia tak? Dia kata anak menakan ada. Berapa orang? 4 orang. 3 lelaki, 1 perempuan.
Maka apabila anak menakan si arwah masih lagi ada, anak menakan tu taraf dia sama sebagai anak sendiri, taraf dia, pangkat dia. Maka ketika saat tu anak menakan si arwah tadi akan dapat baki rata. Dia pun kata, mana boleh Ustaz, banyak ni. Anak perempuan dapat 800,000 ni, hak baki daripada 800,000 tu dapat kat apa? Ni dapat kat anak menakan ni. Sedangkan cucu dia ramai Ustaz, cucu dia 10 orang, siapa tak dapat? Saya kata pasal nak ikut hukumnya memang cucu ni ialah dia terpotong dengan sebab tadi anak perempuan. Ada jalan tak boleh dapat Ustaz? Hak ni jadi ni. Jadi masyarakat ni. Bukan sekat jadi dalam masyarakat. Hak Ustaz tolong kira pun kena semua. Kena tahu mana? Dia kata Ustaz, ada jalan tak boleh dapat? Kalau lah ada jalan boleh dapat Ustaz, 10,000 saya bagi kat Ustaz dah. Tuan, 10,000 Ustaz, senang-senang lah. Kira macam tu, duduk sana, tulis selar atas dapat 10,000. Saya pun kata balik, dia kata macam ni, saya kata, jalan nak dapat tak ada. Kecuali kalau si mati ni ada wasiat. Oh, terus sebut. Ada. Sebelum nak mati, kata ni waktu kata arwah sakit ni, dia sebut, dia kata ni, aku teringin nak beli kat cucu aku seorang 20,000. Dia kata macam tu. Ni dia sebut, panggil lah anak-anak ada, cucu-cucu semua main dengar. Cucu-cucu semua mengaku memang betul. Kata tok duk sebut dia ni. Dia kata sebelum nak mati, sebelum duk sakit tu dia sebut, aku ni sadang nak bagi kat cucu aku seorang 20,000. Lepas tu ada cucu dia, hak 2 orang tu tak menikah lagi. Dia tanya, hak cucu 2 orang ni aku nak bagi, kalau hampa menikah aku bagi seorang 10,000. Tengok, arwah sebut apa? Kalau hampa menikah aku nak bagi seorang 10,000. Tapi tak sebab bagi, arwah ni meninggal. Macam mana Ustaz? Ada jalan tak boleh dapat? Saya kata setakat ni jalan tak ada, jalan dah mati. Jalan dah mati. Sebab apa? Saya kata jalan tak ada. Kecuali jika perak ini melaksanakan satu namanya ialah wasiat wajibah. Setakat ni yang buat, saya kata yang buat setakat ni sebelum tahun 2020 ni, iaitu ada 4 buah negeri yang melaksanakan wasiat wajibah. Selangor, wilayah Johor dan juga Kedah. 4 negeri ini melaksanakan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni macam mana? Arwah ini meninggal dunia, dia ada anak seorang perempuan, tapi dia ada cucu 10 orang tadi ni. Arwah ni tak wasiat. Tapi apabila dia meninggal, maka wasiat wajibah dia diambil 1/3 daripada harta arwah diberikan kepada cucu. Walaupun tak diwasiatkan, tapi oleh kerana cucu ni paling hampir dengan si mati. Dan dia ni adalah keturunan si mati. Nak kira cucu tadi ni dengan anak menakan mana lebih dekat? Dengan arwah. Mestilah cucu. Tapi oleh kerana cucu arwah tadi tak wasiat, hukum tadi ikut apa dia? Tak dapat melaksanakan wasiat wajibah. Saya kata nanti pi kat bahagian pusaka kecil, cuba tanya tengok. Kalau dia kata ada, alhamdulillah. Kalau dia kata tak ada, innalillah. Tentu ya. Bawa pi sembang. Malam tu, malam sebelum nak pi, 14 bulan 8 atau depa pi sebut. Saya kata malam tu doa lah, buat solat hajat ke apa. Malam tu dia panggil saya, suruh terang sekali lagi bagi semua dengar. Waktu panggil terang tu, siap dengan anak menakan pun pergi sekali. Anak menakan pun main sekali dengar. Pasal nak dapat kata, anak menakan sebelum ni waktu arwah sakit ni tak seorang pun tak pernah main. Tapi bila habak-habak macam tu, dia pun panggil main juga. Pasal apa? Kami kata takut kami ambil, kalau takut kata haram. Lalu ni kami bagi, dia pun dengar hari. Saya pun dah serta je lah. Saya kata berdoa lah, mudah-mudahan Allah bagi rezeki. Kuku nak dapat. Ataupun kalau kata nak juga, cucu ni nak seorang 20,000 boleh tak? Ambil kata mak abah. Mak abah dapat 800,000 tu, minta lah sikit. Ataupun kalau kata nak juga, kalau kata ni anak-anak menakan arwah tadi ni, haknya rasa dia kata, oh kami dapat buta-buta yang dapat free, kau apa nak bagi, terpulang apa nak bagi. Dia sebut begitu. Dia bawa kata, tak apalah Ustaz, kami ni kok mana pun reda dah. Bukan senang, kami pun tak pernah duk rapat dengan arwah, tiba-tiba nak dapat senang-senang. Tuan-tuan bayang tengok, anak menakan arwah ada 3 orang. Ada 3 orang, 3 lelaki, seorang perempuan, 4 orang tu. 800,000 nak bagi kat mereka. Agak-agak dapat seorang apa.
Tak kaya tuan. Kan? Kaya terkejut. Allah, pi sampai bagian pesaka kecil, esok tu pi tengok-tengok bincang-bincang. Alhamdulillah, Perak telah melaksanakan wasiat wajibah. Allahu Akbar. Keluar daripada bagian pesaka kecil tu, terus telefon dia, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Bukan kata 20,000, lebih 20,000 Allah bagi. Saya kata dah, ni saya nak sebut. Dia kata apabila kita nak pilih cara yang Islam suruh, Allah bagi lebih pada tu. Ni hak masyarakat kita anggap benda biasa. Mati-mati ada seseorang arwah meninggal, nak bagi rata apa? Nak bagi sama rata ke nak bagi faraid? Kebanyakan kata bagi apa? Bagi sama rata. Pasal apa? Bagi sama rata tu lebih adil daripada bagi ikut faraid. Allahu Akbar. Bagi sama rata tu lebih adil daripada anak ada berapa orang? Anak ada 3 orang, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Rata dia tinggalkan berapa? 1 juta. Maka kalau ikut 1 juta macam mana? Bagi sama rata, dapat seorang 330,000. Lebih. Lebih kurang macam tu dah. Tapi kalau bagi ikut faraid berapa? Hak lelaki dapat 500,000, perempuan hanya dapat 250,000. Ni. Tak adil tu, lelaki dapat lebih, perempuan dapat sikit. Dia kata nak bagi sama rata. Bagi. Nampak kata itu lebih adil. Kita sebut dah sebelum ni apa dia? Nak bagi ikut hukum yang Allah suruh dengan ikut hukum kepala kita, hak mana yang adil? Allah. Baik, kenapa hak tadi yang kata bagi sama rata tu adil? Hak bagi sama rata tu ikut Allah ke ikut siapa? Ni. Satu. Yang kedua pula, kalau kita bagi ikut faraid itu, kita dapat 2 pahala. Apa dia? Pahala yang pertama pasal ikut hukum Allah. Satu. Pasal ikut hukum Allah. Yang kedua, Allah akan bagi barakah daripada ikut hukum Allah tu, dikira sebagai ibadah. Kalau bagi sama rata, ikut hukum apa? Ikut hukum sendiri. Pasal apa nak bagi sama banyak? Tak ada petikan. Dapat tak pahala? Tak dapat pahala dengan sebab tak ikut hukum Allah tadi ni. Bukan ibadah. Rugi macam tu. Hak paling malang lagi apa? Waktu ketika nak bagi faraid, dia tak mau. Aku tak mau ambil tahu rata ni. Apa bagi apa? Sebab apa? Aku dah ada rata banyak dah. Dan ni biar-biar apa bagi apa? Bagi. Mereka pun bagi ikut faraid. Bila bagi ikut faraid, hak yang kawan kau, hak yang apa arwah yang apa adik-beradik yang seorang yang tak mau ni, tak ambil. Bila dah mati pun semua, lepas 5-6 tahun, dia dah jadi apa, hidup dia dah jadi susah sikit, dia main tanya balik ni, kata mak kata ni haknya mak mati, hak aku punya apa tak ana. Ini pun satu hayat. Salah tak? Salah. Kena pula ketika bagi faraid itu ialah dia tak yafi pejabat agama, haknya anak-beranak ni semua pakai mengaji agama, apa mengaji bagi gitu ya. Bagi itu kan. Tak ada secara hitam putih. Dia main minta boleh lah. Nak ikut hukum tak boleh dah, pasal dah bagi biar dah. Tapi oleh kerana adik-beradik sayang, bagi juga. Ni masalah. Tak apalah kalau benda tu ada harta lagi. Kalau benda harta tu 5 tahun yang lalu ni dah bagi harta mak habis dah. Tiba-tiba hamai tuntut. Lepas ni ada lagi harta tu. Habis guna lah. Jenuh cari. Yang ni. Ni kena masalah dia. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat Allah sekalian. Maka dalam riwayat yang lain, dalil yang kedua yang diriwayatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan harta yang disebutkan sebagai wasiat ini ialah as-sulus. As-sulus iaitu 1/3. Dan Nabi SAW sebutkan 1/3 untuk wasiat ini pun dikira sebagai amat banyak. Banyak. Tuan-tuan, saya bila sebut tentang wasiat, saya teringat kata ni ada satu kes yang berlaku di Al-Ustaz tuan-tuan. Kes ada apa? Arwah ni ketika nak meninggal, dia sebut, dia kata ni, kata ayah ada banyak apa semua ni. Lah ni, ayah nak bagi rata ni. Ayah nak wasiat bagi rata. Ketika ayah wasiat tersebut, anak hak seorang ni, dia ni mengaji, dia kerja di pejabat tanah. Dia pejabat tanah. Dia cakap kepada anak. Ni, dia cakap ke ayah. Dia kata, ayah, kata ayah hak banyak ni macam ni lah ayah. Ayah bagilah ke abang-abang apa semua. Saya tak mau. Saya nak ambil kata hak tanah di sini. Abang-abang dia kata, takkan kot. Ni tanah haknya kata, haknya tanah hak sini ni hanya serelong ya. No, haknya sana tu 3 relong. Hak ni 4 relong apa semua. Tak mau lah. Anak ada 3 orang. Anak tu 2 lelaki, 1 perempuan.
Hak perempuan ni kata, hak 3 relung 4 relung tu bagi kat abang-abang, saya nak ambil tanah hak serelong ni. Abang-abang pun pelik. Pasal puan hang kata nak sikit ni. Tak apalah, pasal abang kan laki, saya perempuan. Abang ayah pun kata, hang kata apa kalau kita abang ambil. Bagi. Abang, ayah pun bagi terus. Bagi. Tanah 3 relung duduk di belah Kuala Kedah. 4 relung duduk di sempadan nak pergi ke Perlis, Jeralun. Tanah hak serelong duduk mana? Duduk tengah-tengah Pekan Al-Ustaz, dekat dengan Menara Al-Ustaz. Rupanya apa? Elok-elok lepas ayah mati, rata pun dah pekat ambil belakang. Tanah hak serelong yang duduk di tengah Pekan Al-Ustaz tu, kerajaan beli sekaki RM55. Kira-kira anak abang pun jual tanah 3 relung tu dapatlah dalam 400,000. Abang hak sini pun jual hak tanah 3 relung tu dapatlah dalam 400,000. Anak hak perempuan tadi ni, tanah hak serelong hak sikit tadi ni, kerajaan ambil. Dia tak mau jual tapi kerajaan ambil. Sekaki RM55. Dapat berapa? RM1,200,000. Siapa untung? Untung hak serelong. Baik, maka sebab tu dalam pembahagian harta mesti dinilaikan. Nak bagi faraid bukan tengok berapa luas, tapi dia tengok ialah berapa nilai. Kalau bagi ikut kira berapa luas, dia takkan dapat. Takkan dapat. Dia jadi tu. Betul? Juta tuan-tuan, hanya jadi. Baik, itu yang pertama. Pandangan yang kedua yang disebutkan ialah ulama yang termasyhur dari mazhab Malikiyah dan juga Ibnu Hazim berpendapat tidak harus dan tidak sah berwasiat kepada ahli waris yang menerima tarikah, sama ada mendapat izin dan persetujuan daripada semua ahli waris ataupun tidak. Pendapat ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW yang kita bacakan tadi, iaitu yang diriwayatkan daripada Abi Umamah, yang kata baginda Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Ni rawahul khamsah illa Nasa'i. Ulama hadis 5 pandangan daripada Bukhari, Muslim dan sebagainya, kecuali Nasa'i yang mengatakan hadis ini ialah sahih. Maka dengan hadis ini kata tidak sah, tak boleh. Kok mana pun bagi lu. Bagi tak boleh. Pasal apa? Hampa dah ada bahagian, hampa dah ada tak boleh bagi. Ini yang disebutkan dalam hadis pandangan masyhur daripada mazhab Malikiyah. Baik. Yang ketiga ialah ulama daripada mazhab Hanafi berpendapat bahawa berwasiat kepada ahli waris ini tidak harus, maksudnya tidak sah, sekalipun harta yang diwasiatkan itu sedikit. Sekiranya wasiat itu tidak mendapat izin dan persetujuan daripada semua ahli waris, tak boleh. Tapi kalau semua ahli waris setuju, maka hukumnya adalah sah. Hanafi kata apa? Kalau ada yang tak setuju, tak boleh. Kalau ada setuju, kalau semua setuju, selesai. Baik, ini yang terjadi. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat insya-Allah sekalian. Maka dalam hal ini kita tengok, dia sebut pendapat ulama daripada mazhab Hanafi ini adalah sama dengan pendapat daripada ulama mazhab Syafi'i. Dengan alasan mereka juga, iaitu yang sama. Apabila mendapat izin daripada semua ahli waris, hukumnya adalah sah. Semua adalah sah. Baik, contoh, saya bagi contoh tuan. Hak ni hak realiti yang pernah saya nyembah. Ayah ketika saat nak mati, ayah wasiat. Ayah wasiat kata ni tanah hak sekian ni ambil kat anak ni. Tanah hak sini ambil kat kawan ni. Tanah hak ni ambil kat ni. Hak anak dia, daripada anak dia 4 orang, hak seorang tu mengaji di Mesir, mengaji agama. Balik-balik apa semua, bila anak ayah nak mati tadi ni, ayah dah bagi dah kata, sebut dah ni, ayah wasiat begini apa semua. Lepas tu anak hak bongsu tadi, anak hak yang mengaji agama tadi, dia tak okey, hang tak payah ambil kata-kata tu, aku takut lagi hang jadi hanyut pergi lain, ikut dunia. Hang aku wasiatkan ni, semua kitab-kitab ayah hak mengaji dulu ni, kitab-kitab duduk ada 3 rak ni, semua ni hang punya. Kalau kita okey tak? Ayah wasiat, kata hak lain semua dapat kat abang-abang, kita dapat apa? Dapat kitab-kitab ayah yang ada 3 rak. Dapat kitab ya. Anak ni pun dia kata, tak apalah, dapat kata ayah duk nampak, kalau dapat kata ni dia hanyut pergi ke lain. Lalah dia tak apa, terima.
Abang-abang tadi kata betul ke ni? Tak apalah kalau ayah kata saya terima. Ayah pun mati. Bila ayah mati, abang pun bukan ambil kata apa semua ni. Masing-masing dah bagi dah waktu ketika hidup. Ayah dah bagi dah duit sekian-sekian banyak apa semua dah. Tanah ada dah bagi nama sendiri. Tapi hak ni ayah wasiat. Anak hak bongsu tadi pun ambil dah apa dia? Hak kitab-kitab tadi ni. Dah hidup dalam tempoh setahun apa semua. Satu hari tu anak ni dia pun pergi lah buka-buka. Tengok kitab ayah duk banyak ni pergi buka. Buka-buka rupanya dalam setiap kitab tu dia buka-buka sambil duk baca. Tengok jumpa envelope. Rupanya setiap kali ayah duk mengajak dulu ni, envelope hanya orang bagi tu tak pernah ambil semua masuk dalam kitab. Buka hak ni ada, buka hak ni ada. Lalah dia panggil anak-anak dia apa semua. Cucu-cucu arwah lah. Buka semua kitab tu. Tak wan. Buka-buka kira-kira kumpul balik. Tak banyak pun. Adalah dalam 100,000. Siapa untung? Hak dapat kitab juga untung. Ni dah. Maksud dia apa? Ayah dia dah fikir lama dah. Kata, oh anak aku ngaji agama ni biar tak nampak pada asal. Tapi dia nampak sebaliknya. Untunglah tuan tu. Ni pun ada tuan-tuan. Hak jenis tu. Baik. Saya nak sebut ada isu tuan. Berkenaan dengan wasiat ni ada satu perkara yang kita nak buka sikit. Apa dia? Isu berkenaan dengan diwasiatkan sesuatu berkenaan dengan harta wakaf. Ni tuan. Allahu Akbar. Ni yang takut. Arwah ketika saat sakit. Baru ni ada jadi satu kes. Arwah ketika saat dia sakit. Dia sebut ke anak dia ni. Anak dia ada 5 orang. Dia tanya ni. Ayah mak bagi tahu. Mak wakafkan tanah hak tepi surau tu. Yang ada pokok durian 5 pokok tu. Mak wakaf untuk surau. Mak sebut. Ni pokok tanah haknya ada di tepi surau tu. Yang ada 5 pokok durian tu. Kan. Mak wakaf untuk surau. Hampa jangan nak ambil. Hampa, ambil tanah hak yang di bukit banyak tu. Lepas tu mak mati. Bila mak mati pun semua, nak jadi apa? Ni, hak anak beranak apa tadi dah bagi-bagi kata apa semua. Tiba-tiba salah seorang daripada anak ni, dia dapat tanah di atas bukit. Tapi tanah tu tak ada geran. Tanah hak yang di surau ni ada geran. Takdir Allah nak jadi apa? Tahun lepas. Buah durian di atas bukit ni tak jadi. Hak tepi surau ni jadi sungguh. Dia sembang dengan abang-abang dia kata ni, boleh tak kalau kita nak tukar tanah hanya mak wakaf di tepi surau pokok durian ni, kita tukar buah nama saya, kita tukar tanah hanya mak wakaf tu, kita tukar bagi naik di atas bukit. Tukar hak ni ambil kat saya, hak yang tanah sama luas juga bagi atas bukit untuk surau. Ni ada jadi ni. Soalan dia boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tuan-tuan, ni lah. Tanya. Saya tanya balik. Baik, mak wakaf tadi, wakaf tanah ke wakaf pokok? Pasal mak sebut tadi, mak wakaf tadi ni ialah tanah hak tepi surau. Ada pokok durian 5 pokok tu, mak wakaf untuk surau. Maksudnya kalau buah jadi tu, buah tu hanya orang jemaah surau boleh makan. Apa jangan nak ambil. Tak tahulah Ustaz. Baik, mak niat wakaf tu tanah hak surau tu tanah siapa? Tanah mak wakaf. Lepas tu mak terus lajak tanah tu sampai hak tepi tu. Baik, sekarang ni berdasarkan daripada hak tu, kita ambil benda hak lebih baik apa dia? Mak nak wakaf tanah. Pasal apa? Kok-kok lah lepas ni surau nak diperbesarkan. Maka ketika saat tu tak boleh nak juga. Tapi kalau jelas mak sebut dengan jelas mak dah sebut kata ni hampa jangan tanah hak tepi surau tu ada pokok durian tu, siapa pun jangan ambil buah durian tu untuk surau. Jemaah surau mai boleh ambil buah durian tu kalau buah jadi. Yang mak wakaf apa dia? Buah durian. Kalau buah durian ni semua ambil ke surau. Tanah tu tanah apa? Boleh ambil. Kena jelas dia tu. Ustaz tak tahu nak tanya mak pun mak dah mati dah. Mak niat untuk apa? Maka hukumnya ambil hal lebih baik untuk arwah iaitu tanah. Yang ni nak kena jaga. Sebab tu sekarang nak sebut apa tuan-tuan, dengan masalah wakaf ini saja banyak jadi dalam masyarakat kita yang asal tu dah wakaf elok dah, tapi dianggap biasa oleh masyarakat. Tuan-tuan, ada satu tempat tuan-tuan, tanah tu diwakafkan untuk buat sekolah. Jadi sekolah kafar. Bila dah arwah meninggal apa semua lama, tiba-tiba anak ni berebut kata, dia pun nak balik tanah tu.
Tuan-tuan bayang ingat, asal ada sekolah kafar tu, lalas tiba-tiba tanah tu, anak beranak ada lah ni macam ni. Sampai tahun ni saja, ni sampai tahun ni, kes baru ni. Sampai tahun ni, ya tahun 2020, jadilah wawasan 2020, sekolah ni, tahun ni ya, tahun depan tak ada dah. Pasal apa? Kami nak ambil balik tanah ni. Allahu Akbar. Yang ni yang kita takut. Hak jenis, tanah wakaf, tapi tak ada hitam putih. Tak ada hitam putih. Habis? Sebab tu pesan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak wakaf apa, biar satu, wakaf tu mesti ada hitam putih. Yang kedua, wakaf tu ialah wakaf yang umum. Maksud wakaf yang umum apa? Ni saya tak wakafkan tanah ini untuk kegunaan Islam. Cukup. Tak payah duk perinci ni, saya wakafkan tanah hak tepi, hak yang jalan ni nak pergi ke Muntin ni, tanah ni saya wakaf untuk buat sekolah. Saya wakaf untuk buat masjid. Maka bila dia wakaf khusus untuk buat masjid, tiba-tiba masjid dah ada. Boleh tak nak buat masjid tu? Tak boleh, tak boleh buat apa. Pasal dia wakaf untuk masjid. Wakaf yang umum. Umum nak buat apa pun boleh. Apa yang tu kegunaan orang ramai. Jelas. Yang kedua, isu wakaf apa? Yang banyak terlepas yang disebutkan oleh para ulama, harta wakaf yang disimpan dan tidak digunakan. Saya sebut baru ni ada satu masjid tuan. Masjid dah elok lah macam ni. Tiba-tiba kapet tu dah pakai dah lebih kurang dalam 10 tahun lebih. Adalah seorang nak mewakafkan kapet baru. Beli siap dah lah tak tu. Tiba-tiba dah beli siap dah. Kebetulan habis kuliah dia, ada seorang bertanya jawatan kuasa, Ustaz, ni ada orang nak wakaf, orang dah wakaf kapet masjid. Kami nak tukar kapet ni, nak buh kapet baru lah. Lepas tu Ustaz, macam mana hukum Ustaz ni? Kapet hak ada ni orang wakaf. Kapet hak tu pun orang wakaf. Lepas tu nak buat macam mana kapet ni? Kapet ni kami nak gulung. Gulung tu nak buat apa? Simpan lah. Simpan tu nak buat apa? Simpan nanti kalau terdesak, kalau orang ramai apa semua, nanti boleh hampak kat belakang tu dah. Tuan-tuan, orang wakaf ni apa tuan-tuan? Nak dapat ganjaran pahala tadi ni. Untuk waktu ketika dia dah mati. Tiba-tiba kita buang tadi ni. Yang paling malang ada hak masyarakat kita tuan-tuan. Jawatan kuasa, yang ambil harta wakaf tu, dia ambil simpan. Duduk dalam store. Orang kata, ini kita duduk simpan lama ni, nak buat apa harta wakaf ni? Oh, jangan duduk tanya ni harta wakaf siapa pun tak boleh guna. Tuan, benda yang diwakafkan boleh dengan kita ibdal. Ibdal tu maksudnya kita ganti. Kita boleh dengan jual harta tu, kita dapat duit masuk dalam tabung wakaf. Boleh, Islam benarkan. Yang penting hasilnya itu dapat manfaat untuk orang tu dapat pahala juga. Jangan duduk simpan saja. Oh, tak boleh ni harta wakaf, tak boleh nak buat apa. Duduk simpan. Ustaz, kalau kami double macam mana Ustaz? Contoh ni dah ada kapet dah. Ada orang nak wakaf ni, tambah kapet buat tu. Boleh tak boleh? Boleh, tapi manfaatnya kurang. Sepatutnya kapet bawah ni elok lagi. Buka, bagi kat tempat-tempat lain. Supaya kata wakaf tu sebut berjalan. Pahala tu berjalan. Nak bagi kat siapa Ustaz? Pergi tanya mana-mana surau. Mau tak ni kapet kami nak bagi free. Pasal apa? Daripada harta wakaf. Tak ada yang surau kata, oh tak mau dah. Kami tak suka kapet-kapet. Pasal apa? Payah. Tak ada. Yang ada apa? Niru tapak tangan. Apa ni kami tadahkan, kita lebih lagi tak apa. Tapi jenis kita tak mau bagi. Ini masalah dia. Yang paling banyak ada apa? Oh, pinggan mangkuk. Dah tahu tempat tuan-tuan ada. Kalau di sebelah sana kadang banyak jenis pinggan mangkuk masjid. Dulu ni pantang ada kenduri, pinggan mangkuk dia kira jenis masak jenis pakak ni, masak. Pinggan mangkuk ni orang makan tak sikit wakaf untuk masjid. Makan. Lah ni pinggan mangkuk tu guna lagi dah? Tak guna. Pasal apa tak guna? Pasal lah semua buffet. Pinggan mangkuk duk apa? Duk simpan tu. Ni orang wakaf macam mana Ustaz ni? Cara dia apa? Jual. Bawa mai tu pagi Jumaat dah okey. Ni hari ni jawatan kuasa nak lelong pinggan mangkuk wakaf. Tuan-tuan ambil lah. Kira kita tak pinggan RM1. Satu pinggan pinggan RM1 apa masuk dalam tabung tu. Duit tu kita nak gunakan untuk wakaf benda lain. Boleh tak boleh? Boleh. Daripada duk simpan duk saja tak guna, buat macam tu. Supaya kata wakaf tu masih lagi berjalan pahala dia. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Maka inilah yang disebutkan tentang masalah pembahagian harta pusaka melalui wasiat ini. Hukumnya kita nak pegang mana? Ikut mazhab kita Asy-Syafi'i. Ini yang berlaku di negara kita.
apabila ada kematian, ada wasiat, maka wasiat itu boleh diberikan kepada ahli waris dengan syarat ahli waris itu semua setuju untuk dibahagikan. Dan di Malaysia mengamalkan wasiat wajibah, iaitu wasiat wajibah boleh diberikan kepada ahli waris, yang ahli waris itu dia dipanggil bukan ashabul furud tapi zawil arham. Ashabul furud yang dapat dia punya hak dia dalam faraid. Zawil arham, mereka ni yang adik-beradik si mati tetapi tidak mendapat harta peninggalan si mati, boleh dapat dari itu. Inilah yang telah disebutkan oleh para ulama. Tuan-tuan, kita berhenti dekat tu tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita masuk berkenaan dengan hubungan wasiat ini terbagi kepada 5. Yang ni kita akan bincang perinci sikit. Sebab ada perkara-perkara yang kita akan bahaskan tentang wasiat ni terbagi kepada 5. Ada wasiat yang dikira wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh dan juga ada harus. Yang ni kita akan tengok, yang kita akan dapat bezakan yang mana kita boleh ataupun tidak. Ya. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Isu berkenaan dengan satu tanah wakaf dah buat surau, lepas tu ada satu syarikat telekomunikasi yang minta tanah tu untuk nak buat menara pasal nak buat pencawang. Hukum tanah ni diwakafkan untuk surau, tapi nak tambah tu boleh tak boleh? Baik, yang pertama, wakaf ini ialah bila ada manfaat. Maka bila tadi dia kata dia hanya ambil tu nak buat pencawang tu, ialah dia akan bayar bulan. Berapa? Sekian-sekian banyak. Duit tu masuk mana? Masuk dalam dana wakaf. Wakaf tunai. Hukum boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Walaupun tadi dia wakaf tadi niat kita nak buat surau. Ya, surau ada dah, surau ada dah, tapi tanah tu masih lagi luas. Boleh. Manfaat tu masuk. Pahala berjalan terus. Tuan tanah dapat daripada duit hak dapat tu, daripada hasil tu dikira harta wakaf, bukan harta sedekah ataupun harta daripada hasil penjualan tu, tak ada, dikira harta wakaf. Jangan jatang kuasa pula nampak daripada hasil ni ialah hak ni kita boleh guna apa-apa pun saja. Sebab dia masuk dalam harta wakaf daripada tanah tadi ni, manfaat yang diperolehi. Tuan-tuan, maka dalam hal ni yang paling besar saya nak sebut pun tuan-tuan, jatang kuasa kena pakat sungguh. Hak ni yang rugi. Pakat sungguh. Syarikat telekomunikasi nak buat pencawang tu tuan-tuan, dia akan nego dengan kita dulu berapa harga. Ada setengah tempat tuan-tuan saya sebut ni kena kat keluarga isteri saya sendiri. Ada satu tanah lepas tu syarikat komunikasi nak ambil. Waktu ketika nak ambil tu, adik-beradik dia semua tak ambil kisah. Hak seorang ni, Pak Long ni, dia pergi nak ambil kisah, dia kata tak apalah, dia pergi nego. Berapa tanah tu dia ambil untuk buat pencawang tu? Dia bayar setiap bulan RM300. Setiap bulan RM300. Sandu. Dia nego. Tu pun dia kata, Pak Long ni kata, banyak sangat dah, senang-senang aku tak buat apa, dapat RM300 setiap bulan. Tiba-tiba pencawang tu oleh dapat tu, pencawang ni dia kata oleh kerana nak buat satu tempat lagi, agak lebih kurang dalam 200 meter daripada tempat tu, satu pencawang lagi, syarikat dia pula buat. Tapi adik-beradik hak belah sana tu, hak nak buat tu, mereka pakat. Boleh nak buat, syarat dia kami letak harga. Berapa tuan-tuan dia ambil? Kami setuju untuk tanah untuk dibuat nak buat pencawang tadi ni RM3,000. Syarikat telekomunikasi setuju. Hak mana untung? RM3,000 hak sana. Saya sana kecil daripada hak ni, hak besar RM300. Hak mana untung? Hak sana. Maka kita jawatan kuasa tadi ketika ada yang nak buat macam tu, pakat biar untung tu untuk orang ramai. Jangan duk nampak ni kalau kita dapat 1,000 tadi sebelum ni kita sebut kat apa jatuh kuasa 500, untunglah 500 boleh kat aku, 500 masuk dalam tabung. Itu tak boleh. Sebab itu bukan hak kita. Ya, bulan-bulan tu untuk surau. Tuan tanah yang wakaf tu, ya tak dapat. Pasal dia wakaf tu ialah untuk kumpulan orang ramai. Dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Dia situ. Pasal dia wakaf umum tadi ni. Pasal dia wakaf tanah tadi lah. Boleh tuan rumah, tuan tanah tak boleh ambil. Kecuali tiba-tiba ketika saat tu dia tarik balik. Dia kata, nampak peluang banyak. Betul dapat 3,000 tadi ni. Dia kata ni baik. Saya wakafkan surau tanah ni ialah haknya surau ni. Hak selebih tu saya nak balik. Pasal dia nampak setiap bulan 3,000 senang tu. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal dia masih hidup.
dan hak dia ada. Wakaf ni boleh diambil dan diserahkan balik. Boleh, tak ada masalah. Pada sudut hak dia. Tapi kalau dia bagi juga tadi, dia tak apalah, aku tak mahu tahu lah. Yang penting aku nak saham di akhirat nanti. Hak tu masuk dalam tabung surau. Selesai. Itu lebih afdal dan lebih utama. Tu kena jelas. Wakaf yang duk jadi isu apa? Wakaf tu orang tu dah mati. Isu perkara ni, kalau wakaf tu orang tu masih hidup, tak ada masalah. Dia boleh tarik balik. Pasal wakaf tu, maksud apa wakaf? Ialah harta itu terhenti untuk jalan Allah. Wakaf tu maksud apa? Terhenti harta tersebut untuk jalan Allah. Terhenti pada dia tak boleh guna. Tapi untuk jalan Allah boleh. Saat dia tarik balik, hukumnya harta tu jadi milik dia kembali. Ya. Surau tu bincang balik jawatankuasa tadi, kena robah buat malin. Pasal tanah tu dia nak balik, dah ada hak dia. Macam saya sebut tadi lah, ada satu tanah tu ialah mak ayah dia wakaf untuk buat sekolah. Bila dah mak mati, ayah mati, harta tu anak beranak berebut nak balik harta tu. Cara otomatik apa? Bila tidak ada hitam putih, pi pejabat agama pun kata tak boleh, harta tu, sekolah tu kena dirobohkan, bagi kat anak-anak dia balik. Itu risiko dah. Bila tak ada hitam putih. Tapi kalau ada hitam putih, dah wakaf dengan jelas tu, pejabat agama pun ada maklumat tu hitam putih, maka bila anak-anak tu duduk, dia kata tak boleh. Pasal apa? Ni telah digazetkan, ada cara hitam putih, buat bersudut undang-undang pun tak tepat. Anak-anak tak boleh ambil dah harta tu. Ini besar dari isu dia. Saya sebut ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, surau tu tuan-tuan, asalnya orang tua mereka ni, tanah tersebut wakafkan untuk buat masjid. Lepas tu, lepas arwah meninggal apa semua, tiba-tiba jawatankuasa ni bincang-bincang nak buat masjid. Mohonlah pejabat agama. Pejabat agama mohon bukti, kata sah, kata tanah tu diwakafkan. Panggil semua ahli waris main kumpul tanah tu lah. Bila panggil semua main berkumpul, okey lah ni, kalau ikut daripada apa jawatankuasa ni bagi tahu, kata tanah ni diwakafkan untuk buat masjid. Tanya anak-anak tadi ni, setuju ke hangpa ni? Pasal waris dah meninggal tanpa ada hitam putih. Dia kata salah, daripada 9 orang tu, 7 yang setuju, 2 tak setuju. 7 yang setuju untuk buat masjid, 2 lagi tak setuju. Maka pejabat agama angkat tangan, hukum dia apa? Tak boleh buat masjid tu. Maka sebab itulah peruntukan tu diturunkan, buat masjid di lepas Tarafiq tu. Jalan nak pergi ke tu, asal dah. Macam mana Ustaz tahu? Ahli waris hak yang 7 orang tadi ni, yang mai jumpa saya tak tahu. Lah surau tu jadi masjid tak? Tak jadi masjid. Jadi apa? Surau saja. Tu pun ni hanya buat pagar apa semua tu, anak beranak mai jumpa setiap tahun mai jumpa. Hampa jangan duk perbesar surau ni lah. Surau ni hak kami bagi, ni hak besar ni pun besar rahmat dah. Hampir duk berubah buat macam lain, kami ambil balik dia dah. Ni dah, jangan buat main, jangan kata. Jangan jaga-jaga dalam masalah ni. Ya, Haji. Sudah Haji. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Saya nak sebut dah benda ni. Wallahu a'lam. Isu berkenaan dengan sejadah. Betul dah tadi ni. Satu, yang pertama, syarat nak jadikan benda tu wakaf mesti jelas. Kadang-kadang yang nak jadi isu apa? Orang tu dia bawa sejadah mai, tak di masjid, hampak dia tu, dia niat wakaf. Tapi dia tak beritahu jawatankuasa. Jawatankuasa pun tengok sejadah ni aku duk tengok lama dah letak ni, tak ada siapa pun main ambil. Dia biar lah ni. Jawatankuasa pun tak tahu sejadah tu sejadah diwakafkan untuk masjid ataupun surau. Maka hukumnya macam mana tadi ni? Hukumnya macam mana? Kalau kata dibuat kim buruk pun tak ada masalah. Pasal tak tahu. Kalau lah jelas contoh seorang haji tu main, dia bawa sejadah 20, dia main jumpa jawatankuasa, ni sejadah ni saya wakaf untuk masjid pengguna. Lepas tu bila main masa mendatang apa semua, masjid pun dah naik main kapet, sejadah pun tak pakai dah.
Kena pula sekarang ni apa? Sejadah kena bawa sendiri. Kan? SOP. Sejadah tu duduk simpan. Maka yang ni lah hukum dia. Kalau kita simpan apa dia? Simpan tadi ni, simpan hanya sementara, kita guna waktu ketika raya, waktu ketika ni, boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau bolehnya apa? Yang terbaik yang diajarkan oleh para ulama, dimanfaatkan sejadah tadi ni. Buat macam mana duduk simpan banyak tadi ni? Pergi hantar ke mana-mana tempat untuk diwakafkan. Ni masjid kami ni lah ni dah pakai kapet dah, sejadah ni tak guna dah. Ni sejadah dia banyak, pergi tanya surau ni, mau tak ni? Kami nak bagi untuk surau, kegunaan surau. Itu lebih baik supaya manfaat pahala tu terus berjalan. Terus berjalan. Jangan duduk simpan. Yang paling malang saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang ada jawatankuasa yang kata, oh tak boleh dah, kata wakaf kena simpan. Kita guna untuk masjid, pasal dia wakaf untuk masjid kita ya. Ni dipanggil jawatankuasa yang tak faham agama. Dia dah nampak hebat dah tadi ni. Apa tak faham agama. Dia bukan orang ni, dia orang pencit. Jangan jaga. Betul tuan tu, betul. Tak betul, dia wakafkan untuk masjid, tapi nama wakaf tadi adalah untuk kegunaan ibadah tadi ni. Cara boleh piantang. Sebab pahala tu tetap berjalan. Kalau simpan ustaz, pahala tak dapat banyak sebagaimana pahala ketika orang digunakan. Jalan tadi ni. Nak bagi kata apa ustaz? Lah ni boleh kata semua masjid pada. Tanya tengok, bukan setakat kata masjid surau. Ada sekolah-sekolah yang ada surau pada? Jadah tak ada. Tuan-tuan? Ada. Tapi kita tak pernah tanya. Ni kita duduk sini. Qadah kita apa? Cuba tanya. Berapa sekolah agama ada? Kafar. Tanya apa surau jadah ada tak? Jadah tak ada. Ambil bagi. Cuma yang duduk jadi kadang-kadang masyarakat. Jawatankuasa ni, dia kadut kira nak menega. Bagi saja rugi. Dia kita jual. RM1 pun jadi ya. Ni masalah lah. Dia kira duduk nampak apa? Nampak duit. Dah orang wakaf tadi cukup lah. Bagi ya. Bagi tu pun dah bagus dah. Tapi kalau bagi nak ambil duit boleh tak? Boleh. Hak asal tadi ni nak bagi apa? Nak bagi 100 kat sekolah tu. Untuk tak di surau dah. Tapi oleh kerana nak bagi saja kan nak kena banyak duit. Dia pun bincang-bincang tuan kata. Sekolah tu tengok kaya juga. Ada orang bagi peruntukan. Mintalah kepin RM2. 200 dah RM200. Asal tadi nak ambil dah 100. Dengar-dengar kita kena banyak RM2. Tak apa. Kalau itu tak ada kami ambil 50 sudah. Nampak? Kes jawatankuasa punya pasal. Maka pakat sungguh. Yang penting untuk manfaat orang wakaf tadi ni dapat pahala berterusan. Ustaz, kami dah selesai dah. Kami dah bagi pada surau tu dah 100 apa lai sejadah di situ. Tiba-tiba surau dia itu dia tak guna. Dia guna sikit yang separuh lagi dia simpan. Kita jawatankuasa ni dah lepas dah hukum. Hukum apa? Hukum taklifan untuk kita jaga rata wakaf. Depa yang tanggung pula lepas tadi. Pasal kita dah serah kat depan dah. Kalau tidak, no, dia akan nanti kita nak jawab. Ya Allah, dulu saya ada wakaf apa kata kepada masjid ni, tapi masjid tu duduk simpan tak guna. Allah panggil, mana ada jawatankuasa tu main sana? Jawab. Ini nak kena jaga. Dia terkait habis daripada kata-kata ini. Maka kesimpulan kita nak sebutkan pada pagi ini tuan-tuan, berkenaan dengan harta ini, walaupun sedikit dia ada hak orang lain, dan walaupun sedikit boleh bergaduh adik-beradik kerana dengan harta yang sedikit ni saja. Maka yang terbaik, Allah turunkan satu hukum, namanya hukum tentang pembahagian harta pusaka faraid ini, disebut jelas dalam Quran untuk menyelesaikan kes ini agar tidak bergantung di akhirat nanti. Dan pasti dan juga ingatlah bahawasanya bila ada kematian, yang paling layak dapat harta lebih daripadanya ialah lelaki daripada perempuan. Kenapa Islam tak lelaki lebih daripada perempuan? Sebab lelaki itu adalah waris ataupun wali kepada ahli waris yang perempuan. Mana boleh ustaz, sedangkan dia ni adik saya ya, lelaki ni seorang ya, kami semua hak atas, semua perempuan, pasal apa dia dapat lebih? Pasal dia ni wali. Apa maksud wali? Yang akan menjaga ni semua hak perempuan tadi ni. Dia nak jaga apa ustaz? Dia pun kecil, kami pun jaga dia, berak basuh kami duk jaga. Dia pada adatnya begitu, pada hukum dia tetap wali. Maka nanti di akhirat dia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pasal dia ni wali. Sebab tu bila akhirat nanti, di akhirat orang lelaki ni akan ditanya, yang akan tarik dia apa? 4 orang. Siapa dia? Yang pertama isteri, kedua mak ayah, ketiga anak-anak. Ni. Keempat adik-beradik, hak perempuan. Habis semua akan tuntut kat dia pasal dia lelaki. Sebab tu kata wali tadi ni. Islam dah tak elak dah.
dapat lebih, pasti hang nak kena jaga. Kalau kata hang dapat lebih, tiba-tiba hang tak jaga, hang akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Tak apa, di dunia hang terlepas, tapi di akhirat tak terlepas. Tuan, insya-Allah tuan kita berhenti kat itu. Insya-Allah bulan depan kita akan masuk berkenaan dengan muka surat 22, wasiat, pembahagian wasiat yang terbahagi kepada 5. Dan ni kita akan sebutkan beberapa contoh yang jadi dalam masyarakat yang bercanggah dengan syariat yang telah disebutkan. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, yang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bawah yang lemah tu Allah kurniakan pada sisi, mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma fakhirna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.